Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur pada hari ini kita bertemu kembali untuk subjek matematik tahun 5 dalam kelas PDPR kita pada minggu ini. Untuk hari ini, cikgu akan sambungkan lagi tajuk kita kepada tajuk penyelesaian masalah yang melibatkan pecahan, perpuluhan dan juga peratus. Okey, dia melibatkan apa yang telah kita belajar sebelum ini. Jadi, semua boleh rujuk pada buku teks muka surat 84. Okey, buku teks muka surat 84. Okey, cikgu teruskan ya hari ini. Kita tengok pada ni, cikgu dah paste ke dalam Word. Alright, tengok dekat sini. Kita tengok pada contoh yang pertama. Okey. Dalam satu tinjauan, maknanya dia buat survey tinjauan maklumat diberi 4/5 daripada murid tahun 5. Okey. 4/5 daripada murid tahun 5 dikasih suka bermain bola sepak. Okey, suka bermain bola sepak. 1/3 daripada kumpulan tersebut. Okey, dengar sini. 1/3 daripada kumpulan murid tersebut. Kumpulan apa? Bermakna kumpulan yang main bola sepak. Juga suka bermain hoki. Okey. Jadi nampak soalan di sini, nyatakan pecahan. Maknanya dia nak jawapan dalam pecahan. Murid yang suka bermain hoki. Okey, ini contoh senarai nama. Dia ada yang suka main bola dan suka main hoki. Tapi soalan ini kalau kita tengok balik, 4/5 daripada murid kelas tahun 5 ni dia suka main bola. Tapi dalam budak yang suka main bola ni tadi, 1/3 daripada dia juga suka main hoki. Jadi dia tanya pecahan murid yang suka bermain hoki. Okey. Ada contoh yang ditunjukkan dalam buku teks tu juga, tengok fahami soalan. Jadi dekat sini, kamu kena faham kehendak soalan. Okey, kehendak soalan. Tengok maklumat pertama yang diberi. Maklumat pertama diberi adalah 4/5 daripada murid tahun 5 dikasih suka bermain bola sepak. Ini maklumat pertama. 4/5 suka main bola sepak. Kemudian, maklumat kedua yang kamu kena faham adalah dekat sini. 1/3 daripada murid tahun 5 dikasih ni yang suka main bola ni tadi juga suka bermain hoki. Okey. Daripada 1/3 ni daripada yang suka main bola tadi buat apa? 4/5 juga suka main hoki. Jadi dia suruh cari apa? Pecahan murid yang suka bermain hoki. Okey, kita tengok sini. Kita tunjuk dalam bentuk gambar rajah. Kamu dah faham soalan tadi, kita tengok dalam bentuk gambar rajah. Tengok dekat gambar rajah sini. Okey, gambar rajah ini menunjukkan gambar rajah pecahan murid tahun 5 dedikasi. Bermakna keseluruhan rajah ni tadi ni, kalau ikut semua ni adalah murid tahun 5 dedikasi. Okey, tapi yang suka main bola cuma 4/5 saja. 1, 2, 3, 4. Mana bahagian yang kamu nampak berlorek ni, ini yang suka main bola. Nampak? Okey. Daripada yang 4/5 ni tadi, 1/3 suka main hoki. Bermakna kalau kita rujuk pada gambar rajah di bawah ni tadi, dia pecahkan balik. 1/3 ni tadi daripada semua ni tadi dia pecahkan kepada 3 bahagian. Dan yang kita akan dapat jadi bahagian ini adalah yang suka main hoki. Nampak? Okey. Jadi berapa pecahan murid yang suka main hoki? Kalau kita tengok pada gambar rajah di sini, yang suka main hoki berlorek hanyalah berapa? 1 bahagian sini, 2 bahagian sini, 3 bahagian sini, 4 bahagian sini. Jadi yang suka main hoki dekat sini ada 4 bahagian. 4 bahagian daripada berapa? Daripada jumlah semua bahagian yang ada di sini adalah 15 bahagian. So,
Dekat sini kita boleh dapat jawapan yang suka main hoki adalah 4/15. Okay. Ini kalau kita selesaikan cara gambar rajah. Tapi kalau kita selesaikan secara pengiraan, kita tengok dekat sini. Tengok balik. Dia tulis dekat sini. Nampak sini, ini penting ni. 4/5 suka main bola. 1/3 daripada yang main bola ni tadi suka main hoki. Jadi dia adalah jadi 1/3 daripada yang main bola. Jadi 1/3 daripada yang main bola 4/5 adalah suka main hoki. Sebab tu kalau kamu tengok penyelesaian yang ini dia tunjuk macam ni. Okay. Alright. Cikgu tunjuk dekat sini penyelesaian dia. Okay. Selesaikan. Ini cara penyelesaian kalau kita darab. Tadi ini penyelesaian kalau kita nak tunjuk secara gambar rajah. Okay. 1/3 darab 4/5 sama dengan berapa? Okey, kita tengok sini. Bila melibatkan darab, pecahan, darab, pecahan. Jadi apa kita perlu buat adalah atas, darab, atas, bawah, darab, bawah. Jadi kita akan dapat macam ni. 1 darab 4, 3 darab 5. Dan bila kita selesaikan 1 darab 4, 4. 3 darab 5, 15. Maka kita akan dapat jawapan dia 4/15. Okay. Ni. So, ini untuk soalan yang pertama. So, yang penting kamu kena faham soalan. Bila dah faham soalan, kamu kena kenal pasti bagaimana cara nak penyelesaian. Kalau boleh catatkan. Buat macam ni. Okay. Buat macam yang ini. Kamu catatkan apa isi penting dia. Baru kamu selesaikan. Okay. Alright, kita pergi kepada yang kedua pula. Okay, yang kedua. Alright, kita tengok pada yang ni. Maklumat dia dulu. Sebuah komputer riba, laptop berjisim 1.26 kg. So, bermakna dekat sini. Okay. Sebiji laptop dia akan berjisim 1.26 kg. Okay. Berjisim 1.26 kg. Kotak A seperti gambar di sebelah, gambar sebelah ni menampung muatan sebanyak 14 kg, 14 kg. Jadi dekat sini dia kata apa? Kotak ni tadi kalau tengok sini dia ada maklumat sini dia boleh tampung berat sehingga 14 kg sahaja. Bermakna kalau dia nak angkat barang apa-apa dalam ni, nak sumbat masuk dalam kotak A ni sampai 14 kg je. Lebih daripada ni, mungkin dia akan rosak. Dia akan koyak ataupun dia dah tak muat. Tak boleh nak tampung. Okey. Jadi tengok soalan di sini. Soalan dia, bolehkah kotak tersebut menampung jumlah jisim bagi 12 buah komputer riba? Soalan dia tanya, bolehkah dia nak tampung jumlah jisim 12 buah komputer riba? Okey. Jadi kotak ni tadi boleh atau tidak untuk dia nak masukkan 12 buah komputer riba ataupun laptop. Okey. Kita pergi kepada fahami soalan. Okey, ni kamu kena buat ni. Kamu kena fahamkan maksud dia ni Fahami soalan. Ini maklumat yang dibagi tadi. Sebuah komputer riba berjisim 1.26 kg. Kotak A boleh tampung 14 kg. Boleh tak kotak A ni tadi menampung jumlah jisim 12 buah komputer riba yang sama? Maknanya laptop yang sama jenis, sama berat, boleh tak ditampung untuk 12 biji? Okay. Jadi fikir cara. Fikir cara ni maksudnya kamu kena tahu bagaimana cara kamu nak menyelesaikan masalah tersebut. Kita tengok sini. Jisim satu komputer 1.26 kg. Nampak? Bermakna sekarang kamu kena cari jisim 12 komputer riba. Jadi bermakna nak cari jisim 12 komputer riba macam mana? 12 darab 1.26 kilogram. Bila kamu dah dapat berat yang ini, kalau kamu dah dapat berat ini, kamu kena bandingkan jawapan dia tadi, kamu kena bandingkan dengan 14 kg ni. Sama ada jawapan yang kamu dapat ini tadi adalah lebih
14 kilogram ataupun kurang 14 kilogram. Okey. Kalau lebih 14 kilogram bermakna dia boleh tampung ke tidak? Dia tak boleh. Okey. Tak boleh tampung. Tapi kalau berat komputer riba 12 biji ni tadi kurang 14 kilogram bermakna kotak ni tadi boleh tampung. Jadi apa kita kena buat? Kita kena kira 12 komputer riba tadi bersamaan dengan berapa berat dia. So kita tengok sini pengiraan dia. Okay. Kita dah tahu kita ada 12 komputer riba. Kita kena darab dengan berat dia adalah 1.26 kg bagi berat setiap satu untuk dapatkan jumlah dia. Jadi kita buat pengiraan sini. 1.26 kg darab dengan 12. Okey, kita buat darab biasa je, tak ada masalah, darab untuk lazim. 6 darab 2 12. 1 2 darab 2 4 tambah 1 5. 1 darab 2 2. Okey, kat sini 2. 6 darab 1 6. Masukkan bawah ni macam biasa. 2 darab 1 2. 1 darab 1 1. Okey. Jadi kita kena tambah. Right, sini letak sifar. 2 tambah sifar 2, 6 tambah 5 11, 1 2 tambah 2 4 tambah 1 5. Jadi sini turun 1. Kat mana letak titik puluhan? Tengok nombor dekat atas ni, nombor yang ada perpuluhan ni. Lepas perpuluhan ada 2 nombor, iaitu 2 dengan 6. Jadi jawapan dia kita ambil daripada ujung. 2, 1, 2 nombor, jadi perpuluhan dia di sini. Jadi jawapan dia 15.12 kilogram. Okay. Bila kamu dah dapat jawapan ni, kamu jangan ingat ini jawapan akhir dia. Belum lagi. Kamu kena nyatakan adakah 12 biji ni tadi boleh atau tidak bagi menampung kotak tadi. Maksudnya 12 biji tadi boleh tak kita masuk dalam kotak tu tadi. Jadi sekarang kita tengok. Dia kotak tu cuma 14 kilogram. Okey. Sekarang ni berat dia 15. Jadi boleh atau tidak? Jadi sekarang apa yang kita boleh jawab ialah kita kotak tadi, kotak A, kotak A dia kotak A. Kotak A tidak boleh menampung maaf. Sorry dia ada kekacauan sikit sini. Okey. Sekejap. Okey. Kotak A tidak boleh menampung 12 buah komputer riba. Okey, ini jawapan last kali ni kena letak ni. Kalau kamu sekadar letak ini saja 15 kg tak boleh. Kena ada pernyataan dia ni. Kotak A tidak boleh menampung 12 buah komputer riba. Sebabnya 12 komputer riba ni tadi 15.12 kg, manakala kotak tu hanya boleh 14 kg sahaja. Okey. Alright. Ini contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Kita pergi kepada contoh yang ketiga. Kita pergi kepada contoh yang ketiga. Alright. Tengok pada gambar rajah ni. Okey. Bersempena dengan pameran buku, 600 orang pengunjung telah hadir pada hari pertama. Jadi hari pertama ada 600 orang datang. Pada hari kedua, bilangan pengunjung meningkat 70% berbanding pada hari pertama. Jadi soalan dia tanya berapakah jumlah pengunjung pada hari kedua. Okey. Hari pertama 600. Hari kedua meningkat 70%. Ada makna ni meningkat 70%. Alright. Jadi kamu kena buat penyelesaian dia. Okey.
Senang aja sebenarnya. Kamu tulis dulu macam ni. Macam contoh yang ada dalam buku ni. Boleh juga. Tulis hari pertama ada 600 orang. Okey. Hari kedua, dia kata meningkat 70%. Ni dia ni. Hari kedua naik 70% berbanding hari pertama. Bermakna hari kedua ni mesti lebih daripada 600 orang. Sebab dia naik daripada 600 ni jadi naik lagi 70% pada hari pertama. Soalan dia, ini soalan dia. Kira bilangan pengunjung pada hari kedua. Hari kedua ni berapa orang dia nak? Okey. Kita tengok contoh yang pertama di sini. Contoh yang pertama di sini. Okey, ni contoh pertama Bermakna sekarang kita tengok balik. 600 ini dia adalah bersamaan dengan 100%. Okey, makna hari pertama tu dia jadi sebagai benchmark, sebagai kayu ukur. So, kalau hari pertama tu 600 orang bermakna itu adalah 100%. Manakala hari kedua naik 70. Jadi, kamu tak boleh terus ambil 70 sahaja. Kamu kena tambah yang hari pertama 100% tadi. Sebab itu dekat contoh sini kamu tengok 100% tambah 70%. Maka kamu akan dapat total hari kedua adalah 170%. So, kat situ kita tengok sini hari kedua naik. Jadi hari kedua dia jadi 170%. Jadi lepas tu kita kira lah. 170% daripada 600 orang. Okey, 170 daripada 100% daripada 600 orang. Ini pengiraan dia. Ini pengiraan dia. Kamu boleh rujuk di sini. Okey, ataupun tak apa, cikgu tunjuk bagaimana cara nak kira. Okey, kita kira menggunakan contoh satu Okey. Okey. Berdasarkan pada pengiraan yang pertama, kita dapat adalah 170% darab dengan 600 orang. So, kita tukar jadi pecahan per 100 darab dengan 600. Jadi macam biasa, ini kita potong, tinggal 6. Jadi 170 darab 6. So, kita kiralah bentuk lazim. 170 darab 6. Sifar darab 6 sifar. 7 darab 6 42. 2. Sini 4. 6 darab 4. 1 darab 6 6 tambah 4 adalah 10. Jadi bermakna jawapan dia adalah 1020 orang. Ini untuk pengunjung hari kedua. Jawapan dia 1020 orang. Nampak sini? Sama 1020 orang. Ataupun kita boleh buat macam mana? Tengok sini. Macam mana kita boleh buat pula? Pengunjung hari kedua. Okey. Pengunjung hari kedua dia kata 70% naik daripada hari pertama. Jadi bermakna untuk nak dapatkan pengunjung hari kedua ni adalah pengunjung hari pertama 600 orang. Kita tengok ni. 600 orang ni, pengunjung hari pertama ni kena tambah berapa banyak yang naik untuk hari kedua. Jadi yang naik adalah 70% daripada hari pertama 600 orang. Nampak? Ini cara yang kedua kita boleh buat. Okey, jadi hari pertama, okey. Okey, ni hari pertama banyak ni. Hari kedua banyak ni. Okey. Jadi untuk nak dapatkan hari kedua dia kena ada yang hari pertama ni banyak ni 600 tambah kenaikan lagi berapa banyak untuk hari kedua. Kenaikan tambah dengan kenaikan bilangan tu berbanding hari pertama. Jadi 70% darab 600. Jadi tengok sini dia buat 600 kekal, okey. So 600 ni tambah okey 70 per 100 darab 600 orang. Okey. Okey. So kita potong sini, potong sini. 70 darab 6 adalah 420. Jadi 600 tambah 420 kita akan dapat juga jawapan dia 1020 orang. Okey, 1020 orang. Jadi ini adalah cara pengiraan kedua yang kita boleh buat. Okey, pengiraan cara kedua yang kita boleh buat.
Okay, cikgu harap kamu faham. Okay, kalau tak faham, kamu boleh tanya balik dengan cikgu. Alright. Kita tengok kepada contoh yang seterusnya. Okay, tadi dah contoh ketiga. Kita pergi kepada contoh yang keempat. Okay, contoh yang keempat. Okay, kita baca sini. Maklumat di sebelah menunjukkan jarak perjalanan sehala sebuah bas ekspres dari Kuala Perlis ke Johor. Okay, tengok sini. Dia kata perjalanan sehala Kuala Perlis pergi Johor Bahru. Berapakah jarak perjalanan pergi dan balik? Okey, dalam kilometer bas itu. Nyatakan, nampak? Dia ada lagi tu. Nyatakan jawapan kepada satu tempat perpuluhan. Okey. Bila soalan macam ni, pertama kamu dah kenal pasti dia bergerak, dia bagi maklumat ni sehala. Sehala ni maknanya satu arah lah. Pergi je. Maksudnya Perlis pergi Johor. Arah tu je jarak dia. Okay, jarak sehala adalah 682.03 km. Tapi sekarang dia tanya jarak pergi dan balik. Bermakna nampak kat sini. Gambar rajah ni kamu nampak ni. Dia lukis ni. Ni kadang kamu kena lukis pun ni baru kamu nampak. Dari Kuala Perlis, bas ni naik pergi ke Johor Bahru 682.03. Kemudian Johor Bahru dia kata pergi dan balik. Dia patah balik ke Kuala Perlis, mesti jarak dia masih sama 682.03. Jadi ini dah bila dah pergi dan balik bermakna dah 2 kali pergerakan pada jarak yang sama. Jadi kita kena carilah dia nak apa? Jarak perjalanan pergi dan balik. Jadi pergi balik. 1 kali, 2 kali. Bermakna sekarang ayat matematik dia, kena ada ayat matematik lah. Ayat matematik yang kita boleh buat. Sorry, ada gangguan lagi. Okay, gangguan lagi kejap. Okay. Okay, ayat matematik kat sini adalah 2 darab jarak tadi 682.03 km. Kenapa 2? Sebab pergi dan balik. Jadi pergi sekali, balik sekali. Sebab tu 2 Jadi kita kira dengan menggunakan bentuk lazim. So 682.03 km. Jangan lupa tulis kilometer tu Okey, darab dengan 2. So 3 darab 2 6, sifar darab 2, sifar 2 darab 2 4, 8 darab 2 16, 6 naik 1, 6 darab 2 12 tambah 1 13. Okey. Nampak? Okey, 3 darab 2, 6, sifar darab 2, 2, 2 darab 2, 4, 8 darab 2, 16, naik 1, 6 darab 2, 12, tambah 1, 13. Mana letak titik perpuluhan? Okey, tengok nombor perpuluhan, lepas titik perpuluhan ini, lepas ni dia ada 2 nombor. 1, 2. Jadi kita ambil dekat sini, 1, 2, jadi titik perpuluhan dia di sini. Maka jawapan jarak perjalanan pergi dan balik tadi adalah 1364.06 km. Pun begitu, ini bukan jawapan akhir. Sebab apa? Soalan dia minta apa? Soalan dia minta kita berikan jawapan kepada satu tempat perpuluhan. Dia nak apa ni? Cikgu tulis kat sini. Dia nak kat sini dia kata nyatakan jawapan kepada satu tempat perpuluhan. Bermakna kat sini, maksud dia kata sini, dia nak kena kamu buat bundar. Bila dia kata kepada satu tempat perpuluhan tu, automatik itu adalah bundar. Jadi kamu tulis balik jawapan tadi. 1364.06 km. Maksud bundar satu tempat perpuluhan ialah bermundar kepada nombor
per 10 ni lah. Lepas tiap bulan satu nombor. Ini satu tempat perpuluhan. Bundakan nombor ni. So, sekarang kamu tengok sifar. Macam mana kita nak buat bunda. Lepas sifar. Ke sini garis kita tengok nombor 6. Okay, kita tengok nombor 6 ni. Sekarang ni nombor 6. Kalau nombor 6, apa akan jadi pada sifar ni tadi? Okay, kalau kamu masih ingat. Kalau nombor yang bulat dalam kawasan bulat ni tadi adalah nombor sifar hingga nombor 4. Kita apa? Tambah sifar. Kalau nombor dia adalah 5 hingga 9, kita tambah 1. Bermakna sekarang nombor 6 dia dalam lingkungan 5 hingga 9. Jadi sini kena tambah 1. Apa akan jadi pada nombor 6? Kita sifarkan dia sahaja. Jadi jawapan baru, sini sifar, sini 1, perpuluhan, sini 4, sini 6, sini 3, sini 1. Jadi 1364.1 sifar, potong sifar ni saja. Jadi jawapan akhir dia 1364.1 kilometer. Okay. So ini adalah contoh keempat berkaitan, maknanya ini dia kena dengan tajuk mendarab nombor perpuluhan. Tetapi kamu kena faham kehendak soalan. Okay, kena faham kehendak soalan. Okay, seterusnya, kalau ikut dah habis. Okay, jadi jadi ini adalah latihan untuk kamu. Okay, buku teks. Latihan kamu adalah buku teks muka surat 87. Okay, muka surat 87. Muka surat 87. Latihan ni kamu kena buat. Dan dalam masa setengah jam kamu buat nanti. Lepas tu kita akan bincang pada pukul sesi Google Meet yang akan cikgu bagi link kemudian. Okay. So, cikgu rasa ini saja berkenaan dengan tajuk ini. Cikgu harap lepas ni kamu boleh buat latihan dan kita akan bincang latihan ni sebentar lagi. So, kalau ada apa-apa yang kamu tak faham, kamu boleh rujuk semula pada cikgu. Cikgu rasa itu saja. Kita jumpa sebentar lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.